Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Buletin Awani Khas bersempena dengan istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 yang berlangsung pada hari ini dan difahamkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong telah pun tiba di perkarangan menara atau bangunan Parlimen Malaysia bagi merasmikan istiadat pembukaan pada sebelah pagi ini, di mana visual yang anda saksikan pada ketika ini dilihat kenderaan rasmi yang membawa Sri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri telah pun tiba, di mana selepas ini Yang di-Pertuan Agong akan disambut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kedua-dua Yang di-Pertua, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, kerana hari ini perasmian melibatkan kedua-dua buah dewan secara serentak, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Selain itu, apa yang penting untuk kita telitikan pada waktu ini adalah selepas ini Yang di-Pertuan Agong akan memeriksa kawalan kehormatan. Diikuti selepas itu akan Baginda akan berehat sebentar sebelum menyampaikan titah di hadapan ahli-ahli Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Apa kata kita terus sahaja ke perkarangan dataran Parlimen bagi mengikuti Majlis Kawalan Kehormatan dan Perasmian pada sebelah pagi ini.
Baiklah, itu dia tadi pemeriksaan kawalan kehormatan oleh Yang di-Pertuan Agong sejurus sahaja tiba di dataran Parlimen di mana kawalan kehormatan utama dari Regimen Askar Melayu Diraja. Dan 21 das tembakan meriam dilepaskan tak kala berkumandangnya lagu Negaraku yang pertama kali untuk sidang pada kali ini ataupun pada mesyuarat penggal yang kedua pada kali ini. Dan sudah tentu selepas ini Yang Tuan Agong akan ke bilik rehat diraja, sementara menantikan selepas ini kita akan menyaksikan titah yang akan dititahkan oleh Sri Paduka Baginda kepada ahli-ahli Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Apa isi kandungannya kita akan nantikan selepas ini, tetapi banyak perkara yang boleh kita perincikan jangkaan kita sepanjang mesyuarat kali ini, isu-isu yang bakal mendominasi Dewan Rakyat. Bersama dengan saya di studio pada ketika ini, di hujung sekali, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia. Doktor, terima kasih sudah hadir Esrawani sekali lagi. Dan individu yang tidak asing juga, Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Datuk, terima kasih juga hadir ke Esrawani. Okey, saya nak ke Dr. Nazri terlebih dahulu. Apa jangkaan kita dalam mesyuarat kali ini? Sudah tentu selain daripada titah perasmian, jarang sekali kerana kalau kita ikut dalam siri-siri sebelum ini, pembukaan penggal akan diikuti dengan perbahasan yang cukup panjang, perbahasan titah. Tetapi kali ini ditambah pula dengan pembentangan belanjawan. Jadi satu yang boleh dikatakan kita akan saksikan yang cukup panjang pada sesi kali ini. Apa jangkaan-jangkaan doktor terlebih dahulu? Tentu sekali dah memasuki hari yang ke-80 Pakatan Harapan lebih kurang sebagai kerajaan baharu lah. Buat kali kedua secara tak diduga juga kan dengan gabungan bersama Barisan Nasional dan juga beberapa lagi pakatan parti-parti termasuk GPS dan juga GRS membentuk kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perpaduan pada November lepas. Namun setelah 2 bulan tempoh berbulan madu tu telah tamat kan. Jadi kita dah nampak kan ditambahkan pula dengan agenda penting belanjawan dan Datuk Seri Anwar juga kita lihat telah melawat beberapa negara-negara jiran penting Brunei, Singapura, Indonesia dan Thailand. Tadi semua yang paling dekat, yang paling rapat, rakan strategik kita dalam mengatur semula hubungan antarabangsa, perdagangan dan sebagainya. Mungkin nanti Prof Madeline pun boleh kongsi kan dalam membuat MOU dan kerja-kerja sama baharu, meletakkan agenda dan sebagainya. Jadi rakyat walaupun ada sedikit sebanyak antaranya ideologi negara madani dan beberapa lagi keputusan dasar yang agak kecil-kecilan, tapi kita harapkan dengan sidang kali ini akan ada penjelasan yang lebih terang, yang lebih meluas tentang apakah itu negara madani dan hala tujunya dengan lebih tuntas dan perencanaan dan tentu sekali pelaksanaannya, apakah dalam masa daripada tahun ke tahun berdasarkan bajet ataupun dalam jangka masa pendek 5 tahun ataupun sebagaimana Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini dasar kemakmuran bersama diletakkan lebih kurang 10 tahun 2030. Jadi kalau kita pergi di bawah pada hari ini, baiklah kerajaan dah bertukar dan sebagainya, namun apakah perencanaannya, apakah polisinya dan bagaimana blueprint dan sebagainya. Rakyat masih lagi ramai tertanya-tanya. Cuma saya fikir sebagaimana mukadimah tadi, memang waktu berbulan madu sudah tamat. Retorik juga perlu ikuti dengan penjelasan pelaksanaan yang lebih tuntas dan saya percaya sidang kali ini adalah permulaan yang lebih seriuslah dengan pembentangan bajet yang sangat ditunggu-tunggu untuk sidang ini. Dr. Nazri, ke Datuk Madeline. Belanjawan 2023 dah dibentangkan sebelum ini, panjang lebar kita waktu hari bajet sebelum ini, tetapi Parlimen dibubarkan sebelum sempat ianya diluluskan ataupun dibahaskan pun tak sempat bahas pun. Apa yang boleh kita jangkakan dalam sesi kali ini, belanjawan kali ini, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut bahawa belanjawan kali ini akan memberi fokus dan juga tumpuan yang direct terus kepada rakyat, bukan lagi projek-projek mega, tak ada bunyi-bunyi cerita-cerita projek-projek mega, tak ada dah kali ini. Direct
kepada rakyat, pandangan Dr. Madeline? Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Agak menarik sebab saya ingat lagi macam seperti yang Haris katakan sebelum ni panjang lebar kita berbincang bajet 2023. Pada masa tu kita serang membayangkan dibentang tak lagi ataupun apakah Sempat ada bentang perubahan, ya. ada tak perubahan dan sebagainya. Bila saya mendengar ucapan-ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10 ni, memang beliau ada menggambarkan bahawa memang akan ada perubahan. Jadi kita mengharapkan ataupun kita menjangkakan pasti ada perubahan, itu nombor satu. And then kenapa perubahan perlu berlaku? Memang wajar ada perubahan sebab kita melihat dalam minggu lepas ada 2 laporan besar yang telah diterbitkan. Satu of course yang dibentangkan oleh Bank Negara, Governor Bank Negara ada membentangkan dan juga berdasarkan data yang kita lihat di situ satu trend yang positif. Tiba-tiba happy pula saya. Selalunya saya kan pesimis sangat. Okay. So bila tengok data tu, wah bukan main happy tapi sekejap je lah. Lepas tu terfikir, data ni bukan main hebat lagi. Tapi rakyat delata kat bawah tadi macam mana? Okey, itu kita akan nak masuk lepas kita akan bincang sebab ini berkait dengan apa yang Haris sebut tadi. Perdana Menteri kata kita akan di mana bajet kali ini besar kemungkinan dia akan mensasarkan terus kepada golongan yang disasarkan, bukan yang di awang-awangan. So jadi memang satu ialah kita menjangkakan akan berlaku perubahan dari segi pendekatan dia, tetapi dari segi angka saya rasa tak akan banyak berubah. Sebab hasil dengan perbelanjaan tu tak boleh lari jauh sangat. So tetapi dari segi fokus dia, kita membayangkan memang ada disebutlah antara perkara-perkara penting nanti yang mungkin kita boleh bincang lepas ni. Dr. Nazri, seronok kalau kita nak melihat dari segi perjalanan parlimen ini adalah sebelum kita memfokuskan isu-isu dan sebagainya, sikap, kematangan dan juga di bawah parlimen ke-15 ini, anggota-anggotanya. Kita tak nampak lagi sesi perdebatan, perbahasan yang panjang. Hari itu, sesi lalu kita nampak hanya angkat sumpah dan hanya sedikit beberapa hari sahaja. Mungkin warnanya itu belum keluar lagi, belum terserlah lagi warnanya. Tetapi kali ini cukup panjang sesinya berlangsung dan juga isu-isu akan dibahaskan titah diraja dan juga belanjawan. Sikap dan juga kematangan, apa yang boleh kita jangkakan dari sudut itu, dan mungkin juga apa yang perlu mereka amalkan sebagai seorang ahli parlimen dalam memastikan bahawa Dewan itu kekal berstatus Dewan yang mulia. Doktor. Kita lihat setiap kali kita mulakan penggal dalam parlimen yang sama, kita buat upacara yang besar-besaran sebagaimana yang ditunjukkan dalam masa 10 minit tadi. Kita jemput duta daripada luar negara, kita jemput yang di-Pertuan Agong, ada untuk membuka Dewan, kan, itu menunjukkan protokol itu menunjukkan betapa tinggi dan luhurnya parlimen ini. Kita dalam sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, dan juga meletakkan kita adalah sebuah negara yang mempunyai perlembagaan bertulis. Perlembagaan tentu sekali yang paling tinggi. Tapi dalam tiga-tiga badan yang ada, kehakiman, parlimen dan juga eksekutif, sebenarnya badan yang paling tinggi adalah parlimen kerana ia mewakili seluruh masyarakat, kan. Sebenarnya yang dihormati tadi itu tidak semata-mata yang di-Pertuan Agong, tapi masyarakat Malaysia, dan begitu gah kita letak. Jadi malang sekali ataupun bermasalah lah kalau wakil parlimen itu etikanya, budi bicaranya, kan, kelakuannya, kalau dipanggil dalam bahasa Inggeris unparliamentary, yang bersikap tidak menunjukkan keluhuran, ketinggian. Bagi saya sudah sampai masa. Saya ingat bulan 12 apabila kita buka parlimen, ada gelaran-gelaran sebagaimana sidang-sidang lepas, dan hal ini telah ditegur oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya harap teguran itu diambil serius, walaupun nampaknya begitu diplomatik daripada pihak Perdana Menteri, tapi diambil dengan baik agar kualiti perbahasan, etika, dan kita jaga kesucian badan itu sendiri dan memperlihatkan ketokohan, kewibawaan dan wacana yang dibawa. Bukan lagi
perbualan, perbincangan picisan ataupun tepian kan, kita lihat betapa gah kan untuk kita adakan dengan kos yang sangat tinggi, dan itu adalah medannya, dan sikap kita ini diperhatikan dan mungkin juga akan dicerminkan kalau kita terus bertindak kurang berparlimen, kurang profesional, dan kita dibayar dengan begitu baik kan, hotelnya allowance ini macam-macam allowance kenderaan dan sebagainya. Jadi saya sangat harapkan agar kita maju ke hadapan Alaf 21, kerajaan baharu atas nama Kerajaan Baginda, Kerajaan Perpaduan. Perlu ada standard etika yang tinggi dalam perbahasan supaya kita fokus kepada pokok pangkal masalah dan cabaran negara, dan kita boleh bincang secara tuntas. Kerajaan hari ini mungkin besok berbangkang, berbangkang hari ini besok kerajaan. Jadi apa masalah kalau kita terlebih-lebih dalam membawa politik yang melampau berdasarkan mungkin kebencian ataupun partisan yang melampau emosi. Saya fikir zaman begitu telah berakhir. Kita perlu educate, mendidik diri kita dan juga mendidik orang lain dalam perkara ini. Dr. Nazri menyebut berkenaan dengan isu dan juga permasalahan tadi. Antara yang dikemukakan oleh Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul, bahawa antara cadangannya adalah untuk mempelbagaikan lagi jawatankuasa pilihan khas. Kita akan lihat banyak lagi jawatankuasa pilihan khas selepas ini. Itu antara reformasi parlimen yang nak dibawa. Okey, kenapa setuju, Doktor? Pilihan raya baru-baru ni 2022 bagi saya pilihan raya yang terkejut, yang mengejutkan dan dikejutkan. Semua pihak bagi saya, termasuk BN sendiri, Barisan Nasional sendiri pun tak bersedia sebenarnya. Kerana itu undi Barisan Nasional jatuh lebih daripada 50% kerana masing-masing tak bersedia. Kita tengok juga manifesto dibuat secara lewat kan, last minute kan, angkut berbeza dengan pilihan raya tahun 2018. Kan? Semangat dan perancangan tu daripada tahun 2017, 2016 lagi. Jadi kita lihat Barisan Nasional ada perancangannya. PAS ketika tu ada perancangannya. PH juga kalau kita ingat buku jingga. 100 lebih saya rasa tebal tu. Saya pun tengok satu persatu kan. Dan dalam tu ada jawatankuasa khas. Pemilihan kan, select committee, banyak perkara, antaranya major appointment committee. Baru ni ada isu major appointment tak dibentangkan pun dalam ni, tiba-tiba dah dilantik dan sebagainya, membawa kepada ketidakpuashatian ramai dan sebagainya. Sama ada pro bono ke ataupun berbayar ke, tetap kena. Jadi terpaksa patah balik dan sebagainya. Dan ada banyak lagi pelantikan-pelantikan yang penting, yang utama, yang seharusnya melalui dan apa yang telah diletakkan dalam manifesto PH yang sebelum, kan, yang lebih terancang, yang lebih komprehensif, iaitu perlunya ada jawatankuasa pilihan khas dalam reformasi dan juga perubahan Malaysia yang lebih cakna dan juga yang lebih bersih lah, kan. Banyak lagi yang lain, termasuk juga daripada sudut semakan bajet, kan, perkhidmatan awam, PAC, PAC itu sepatutnya memang ada lah, tapi perkara-perkara yang belum ada, yang ada perlu ditambah baik. Yang tiada itu, sebagaimana saya ingat, rujuk balik buku jingga, kerana itu adalah perancangan yang lebih serius dan mendalam berbanding dengan perancangan pilihan raya 2022 yang begitu terhad sifatnya. Jadi saya fikir rujuk balik. Cuma kita faham bentuk kerajaan PH yang lama dengan yang baharu ini ada yang beza, ada yang tidak, tapi semangatnya, perancangannya itu sebenarnya boleh. Dan kita tahu kerajaan PH sebelum ini tersekat 22 bulan lebih kurang. Jadi ini tempoh masanya yang diberikan untuk dilihat semula, dikaji kembali dan dilaksanakan mana yang masih lagi bersesuaian. Haris. Datuk Madeline menyebut berkenaan dengan jawatankuasa pilihan khas dan sebagainya. Kita lihat selain jawatankuasa pilihan khas, seperti saya sebutkan tadi, PAC juga memainkan peranan yang penting dalam meneliti isu-isu yang dilaporkan oleh Ketua Audit. Pandangan Dr. Madeline melihat kepada pentingnya PAC dalam diperkasakan PAC itu, tidak kira sama ada di blok pembangkang ataupun kerajaan yang menjadi pengerusinya, tetapi keseluruhan PAC itu memainkan peranan dalam melakukan proses semak dan imbang, meneliti laporan-laporan dan juga syur yang dikemukakan oleh Ketua Audit. Pandangan Dr. Madeline? Memang kalau kita lihat dalam seperti yang telah diingatkan oleh Dr. Nazri tadi, bahawa like you say, this check and balance is very, very, very important. Kita ada laporan audit dan kita akan tertunggu-tunggu, tapi laporan tu sangat tebal kadang-kadang. Tapi kita nak mencari yang mana yang tak diinginkan. Nak mencerakinkan. Aduh, yang itu saya ingat lagi sebab saya pernah kerja audit dulu untuk 1 tahun. So memang kita akan tertunggu-tunggulah juga laporan tu memang menarik. Dan seperti yang dikatakan, bagaimana nak memperkasakan parlimen. Sebabnya banyak juga reformasi yang telah dicadangkan. Sebab ada benda-benda yang ada di
yang kita lihat ya, macam contoh budget proses kita, memang banyak penambahbaikan yang perlu kita lakukan ya. Now with new government and everything, saya kata, dan istilah reformasi itu dah tidak legit lagi. Sebab kalau dulu tak boleh sebut tu reformasi tu, gunalah istilah macam-macam ya. Sekarang ni kementerian, jabatan pun jabatan undang-undang dan reformasi institusi. Itulah. Because kalau dulu memang seolah-olah legit lah, tak boleh guna So jadi I am very much for reform sebab macam dari kalau kita lihat dari segi aspek ekonomi reform, dari segi percukaian kita, banyak benda yang perlu kita lakukan ya untuk kita memastikan. So bila balik pada cerita PAC tadi, memang saya sangat bersetuju. Lagipun dia kan tidak menyebelah yang mana-mana. You don't have to be only from the government. Seperti yang Dr. Nazri katakan tadi, nanti hari ini 5 tahun ni dia menjadi kerajaan. Sebelum tu menjadi pembangkang. Anything can happen. That's the beauty of sekarang. Kalau dulu macam seolah parti tu je lah yang memerintah kan. So jadi bagi saya memang harus kita sokong usaha dan idea tersebut. Sudah tentu kita juga dalam perbincangan pada sebelah pagi tadi ada mendapatkan pandangan penanalisis politik dari USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang sebenarnya beliau berpandangan bahawa persidangan parlimen kali ini merupakan peluang kepada kerajaan dan juga pembangkang untuk memainkan peranan masing-masing dalam proses semak imbang seperti yang kita bincangkan tadi, di mana kedua-dua pihak perlu elak menjadikan sidang Dewan Rakyat sebagai medan konfrontasi. Kita dengarkan. Dan kita melihat ini merupakan peluang bagi ketua pembangkang dan juga ahli pembangkang lain untuk bertanyakan apa saja soalan tanpa memberikan notis kepada Perdana Menteri yang perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Dan soal ini kita melihat Perdana Menteri akan mempunyai keabsahan untuk menjawab sebarang soalan yang berkaitan dengan tadbir urus kerajaan, tata kelola yang dikaitkan dengan dasar polisi yang cuba dibawa oleh kerajaan di bawah kepimpinan beliau. Dan ini juga merupakan peluang bagi pembangkang untuk membawa kepada soal bagaimana melahirkan keyakinan dan kepercayaan kepada apa saja bentuk soalan yang mahu mereka kemukakan. Sudah pasti kita tidak mahu melihat ini menjadi satu tapak konfrontasi di antara pembangkang dan kerajaan, tetapi bagaimana pembangkang boleh menggunakan peluang ini untuk mainkan ruang ataupun fungsi sebagai sema dan imbang kepada kerajaan dengan melontar soalan yang rasional, praktikal, tanpa dikaitkan dengan pertembungan personaliti. Profesor Dr. Siva Murugan Pandian juga merasakan sudah sampai masanya Akta Perkhidmatan Parlimen yang dimansuhkan pada 1992 dilaksanakan semula, di mana ini penting bagi memastikan badan eksekutif itu bergerak dengan autonomi sendiri tanpa dipengaruhi mana-mana pihak. Kita melihat bagaimana sebagai salah satu elemen yang penting, sepasti kita perlu memberikan satu autonomi yang jelas, yang besar kepada Parlimen supaya ia bebas, telus, kompeten dan juga ada accountability-nya ke atas mereka yang menjadi ahli Parlimen. Malahan bagi saya, ini merupakan salah satu bentuk pembaruan, perubahan, reformasi yang harus dilakukan. Sudah tiba masanya untuk kita rujuk semula supaya ia juga mempamir bagaimana kita mahu bergerak ke hadapan dengan autonomi itu. Ia memberikan satu kekuatan, satu yang peka kepada soal pembebasan, satu yang jelas itu ke atas soal bagaimana untuk mempertahankan hak Parlimen dan juga akta ini penting untuk membolehkan Parlimen dianggap institusi yang melangkaui kepentingan-kepentingan tertentu yang selama ini barangkali terbatas disebabkan oleh politik kepartian. Walaupun kita tahu ruang di dalam Parlimen itu sepatutnya digunakan sebagai ruang untuk bolehkan masing-masing melihat bagaimana ia memberikan kekuatan ruh kepada soal mempertahankan hak rakyat, tetapi waktu yang sama juga hak untuk bersuara secara bebas itu dapat dipertahankan.
Dan sudah tentu pada ketika ini jika kita saksikan di Dewan Rakyat, sebenarnya yang dipertua Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, speaker-speaker termasuklah timbalan speaker telah pun mula masuk. Selepas ini speaker akan mengumumkan di mana Dewan akan mula bersidang dan kemudian beliau akan menempuhkan untuk satu masa di mana yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga yang di-Pertua Dewan Negara akan menyembah maklum ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk Yang di-Pertuan Agong masuk pula ke Dewan Rakyat bagi menyampaikan titah perasmian kepada perasmian kedua-dua buah Dewan, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan sudah tentu kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan perjalanan Parlimen, isu-isu yang bakal disentuh. Dr. Nazri dan juga Datuk Madeline masih lagi bersama dengan saya. Datuk Madeline terlebih dahulu melihat kepada isu terutamanya melibatkan ekonomi. Datuk tadi ada menyebut berkenaan dengan dua perkara besar yang diumumkan minggu lalu, World Bank report dan juga GDP. Satu perkara yang cukup penting untuk kita telitikan. Tetapi dalam laporan, kita ni lihat laporan GDP itu, naratif yang kami cuba bawakan adalah bagaimana ianya mampu dirasai oleh rakyat. Itu perkara yang cukup penting kerana angka yang besar itu mungkin makcik-makcik, orang peniaga, orang ramai ini suka nak faham. Okey, nampak laporan berita, okey 8%, 8.7% dan sebagainya. Tetapi apa yang dirasai oleh mereka? Struggling itu masih lagi berlaku setiap hari. Dr. Madeline. Betul ya. Ini yang menjadi permasalahan ya. Dan ini juga menjadi permasalahan daripada zaman saya menjadi pensyarah dulu ya. Sebab ekonomi, kami di Fakulti Ekonomi memang kami bermain dengan angka. Angka lah, carta tu kadang-kadang bukan main cantik lagi. So, tetapi kita menjelaskan angka ya. Itu yang orang kata statistics don't lie, statisticians do. Bermaksudnya di sini angka hanyalah angka. Hanya apabila rakyat di bawah sana boleh merasai, kalau kita tengok laporan yang dibentangkan mengatakan bahawa pertumbuhan kita untuk suku keempat ni wah bukan main cantik lagi ya. Memang itu gambarannya sebenarnya. Sebab itu adalah gambaran keluaran dalam negara kasar kita iaitu sekitar sampai 8% ya. Dan mengatakan bahawa itu kalau kita lihat indikator itu sangat ya ampun, kalau kita maknanya kalau saya doktor di hospital, kalau angka tu kalau kita menengok orang yang sakit tu kan angka turun ke bawah kan dia punya carta. Yang ini angka dia bukan main lagi naik ke atas. Maknanya sangat gembira. Tapi kegembiraan itu tidak dirasai oleh makcik tadi yang seperti yang katakan. Bercakap dengan mereka, bersembang dengan mereka, mereka yang membeli sebagai pengguna, juga sebagai penjual, dia tak akan mengatakan kegairahan itu tidak sama. Seperti apa yang kita rasai bila saya menengok angka itu dengan apa yang dirasai oleh makcik. Sebab dia kata harga barang masih lagi mahal. Tadi masa masuk datang sini tadi driver mengatakan, doktor semalam saya membeli minyak, dia kata minyak masak berapa puluh ringgit saya kena bayar. Saya kata dengan dia, itu harga tu pun dah disubsidi. Masih lagi subsidi. Masih lagi dia berasa. So jadi dia kata apa yang masalah dia sekarang doktor, saya pun dah tak tahu. Jadi isu dia sekarang ialah kenaikan harga barang dengan angka tu macam tidak setimpal, tidak selari. Itu yang isu yang perlu ditangani, iaitu berkaitan dengan kos sara hidup yang tidak lekang daripada perbincangan kita lepas ini. Iaitu inflasi dan sebagainya. Pengerusi World Bank Malaysia sendiri, pengarah World Bank Malaysia menyatakan bahawa antara kenapa ianya sukar untuk dirasai oleh rakyat adalah living wage. Betul. Gaji yang bukan setakat gaji yang minima tetapi gaji yang bermaruah. Betul. Untuk meneruskan kos sara hidup, kelangsungan hidup yang begitu tinggi ini. Betul. Doktor. Betul ya. Sebab kalau kita lihat kita ni banyak macam istilah yang digunakan. Kita ada upah minimum. Di Malaysia nak melaksanakan upah minimum ni ya ampun, bukan main seksa. Sebab majikan kata ini terlalu tinggi. Dan dia sering menggunakan alasan kalau kita beri upah yang tinggi sedangkan produktiviti itu rendah. Jadi orang ekonomi suka menghubung-kaitkan itu. Itu nombor satu. Dan kita ada je upah biasa je. Itu. Dan kita ada garis kemiskinan 2,000 lebih. Sedangkan kalau kita tengok dalam belanjawanku dan KWSP ada mengeluarkan juga berapakah mereka telah meletakkan upah yang wajar untuk seorang bujang,
seorang bujang yang naik kenderaan awam dan seorang bujang yang naik kenderaan sendiri. Dia kata dia tak sama. Jadi perbelanjaan ini tidak diambil kira. Yang ada cuma dia kata perbelanjaan itu seolah sama saja. Itu yang kalau kita tengok gaji kita minimum tu lebih rendah daripada garis kemiskinan. So macam mana nak hidup? So jadi benda-benda yang begini yang perlu diberi perhatian ya, dan juga isu yang sering kita kaitkan ya, bermain dengan angka di satu pihak dan reality on the ground itu ialah satu pihak yang lain. So itu saya mengharapkan ya, kalau kita di universiti ya, kita menerbitkan jurnal tu biarlah melambangkan juga apa yang berlaku di peringkat yang real, sebab kerajaan memerlukan input daripada ahli akademik. So jadi selain daripada menerbitkan jurnal yang hebat dalam yang bersifat kata orang yang dibaca oleh hanya halayak peer group saja, kita juga mengharapkan supaya ahli-ahli akademik tampil juga memberi input kepada kerajaan, sebab saya rasa kerajaan banyak memerlukan input-input daripada ahli akademik yang banyak menjalankan penyelidikan. Dr. Nazri melihat kepada dasar dan juga polisi yang direct dengan rakyat itu perlu dilaksanakan menjadi keutamaan, dan polisi dan dasar itu perlu dirasai oleh rakyat. Pandangan Dr. Nazri pentingnya di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan polisi-polisi tersebut. Ya, tentu sekali dalam kita mencari bahan dan sebagainya, kan data dan sebagainya perlu turun ke bawah. Tidak semata-mata daripada elit kan, ataupun pakar yang kadang-kadang juga bagaimana kata Prof Madeline tidak membumi, tidak mengakar kan. Perlu juga ada wakil-wakil yang saya fikir, sebab bila kita jadi pemimpin kan, kita bukan tahu segala-galanya. Kita bukan diharapkan menjadi sumber kepada semua permasalahan. Pokok pangkalnya adalah keterlibatan, libat urus, engagement, engage the public, engage orang-orang ramai, jumpa ketua-ketua, panggil mereka, selain daripada mungkin kita buat survey kan, engagement dengan pemimpin-pemimpin tempatan lokal, supaya dasar yang kita lakukan itu dia melibatkan kepentingan golongan bawahan, elit birokrasi, juga pakar-pakar daripada universiti dalam kajian. Saya ingat lagi masa contohnya lah kan, dulu zaman dasar akademi baru kan, dipanggil juga pakar daripada luar negara. Kita masih ada lagi beberapa profesor-profesor besar. Baru ni pemenang anugerah Nobel Ekonomi kan, pun juga daripada sub-bidang sains politik dan sebagainya. Bagi saya boleh dijemput dalam membuat dasar yang lebih terangkum, menggunakan pakai ilmu dan sumber yang cukup pelbagai. Terutamanya dilengkapilah dengan kajian-kajian di peringkat kaum-B, supaya sebagaimana kata Prof Madeline tadi, juga diusulkan dinamika belanjawan harian ataupun individu yang berbeza-beza, bandar luar bandar, umur, kahwin tak kahwin, dinamik pekerjaan kan, kawasan setempat dan sebagainya, geografi. Jadi hal ini juga perlu ada kan, dan juga apa yang dibangkitkan juga oleh Prof Madeline itu begitu membangkitkan keinsafan. Walaupun sangat sukar untuk kita mendapatkan upah minimum setelah beberapa dekad diusahakan, namun yang ada itu juga di bawah garis kemiskinan, miskin bandar lah katakan kan, bawah 3,000. Jadi walaupun gaji minimum masih lagi dalam, walaupun bekerja 24/7, kadang-kadang kalau kita pergi ke Kuala Lumpur hari Sabtu Ahad pun kita boleh tengok maintenance pokok dan sebagainya, juga bekerja kan, begitu keras, tapi pada akhirnya balik, walaupun rajin, walaupun produktif, balik rumah masih lagi sukar, sulit, miskin. Jadi hal itu saya ingat perlu dicerakin dan juga ada polisi yang lebih cakna. Haris. Dr. Nazri, sudah tentu penting untuk kita telitikan perkara ini. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Dr. Madeline berkenaan dengan GDP tadi. Mungkin selepas ini ada indikator-indikator lain juga yang perlu menjadi pertimbangan. GDP satu perkara, tetapi indikator lain, indeks kesejahteraan, banyak lagi perkara-perkara yang perlu ditelitikan oleh kerajaan dalam rangka dan juga menggubal polisi, terutama di Dewan Rakyat. Ini video secara langsung kami bawakan kepada anda, yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong telah pun memasuki Dewan Rakyat, dan selepas ini kita akan menyaksikan titah dari Perdana Tuan Agong. Kita terus sahaja ke Dewan Rakyat bagi mengikuti titah istiadat.
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan titah diraja kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Rakyat yang beta hormati sekalian. Segala puji bagi Allah yang memiliki dan menguasai semesta alam. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap serta malam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Alhamdulillah. Bersyukur beta kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kekuasaannya telah mengizinkan untuk berlangsungnya istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 pada pagi yang penuh bersejarah ini. Sebelum meneruskan titah, beta ingin merakamkan ucapan takziah kepada Presiden serta seluruh rakyat Turkiye dan Syria di atas kejadian gempa bumi yang telah meragut ribuan nyawa baru-baru ini. Sesungguhnya Malaysia merasa amat duka cita di atas musibah tersebut. Justru, beta meminta ahli-ahli yang berhormat untuk berdiri bertafakur bersama beta, dan kepada yang beragama Islam, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta turut bersyukur pilihan raya umum ke-15 telah berjaya diadakan dalam suasana yang aman dan penuh harmoni. Justru, beta ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, anggota pasukan keselamatan, semua agensi kerajaan serta rakyat beta yang telah menunaikan kewajipan masing-masing. Marilah kita bersama berlapang dada dengan hati yang terbuka untuk menerima dan menghormati keputusan pilihan raya tersebut. Dan beta turut ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat sekalian kerana telah terpilih sebagai wakil rakyat. Ianya adalah merupakan satu amanah besar untuk berkhidmat, berbakti dan membela nasib rakyat beta. Sekalung tahniah buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim,
Ahli Parlimen Tambun yang telah dilantik oleh Beta sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, serta kepada seluruh barisan jemaah menteri Kerajaan Perpaduan. Syabas juga kepada memanda Perdana Menteri yang telah membuktikan keabsahan beliau melalui usul undi percaya di Dewan Yang Mulia ini pada 19 Disember 2022 yang lalu. Pada kesempatan ini juga, Beta ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Bera, di atas segala jasa dan sumbangan bakti beliau menerajui negara sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Ahli-ahli yang berhormat, Beta menyambut baik permuafakatan yang tercapai di kalangan pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan Malaysia yang selari dengan cetusan hasrat murni Beta untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan lagi utuh. Dengan demikian, kerajaan Beta boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat Beta. Dan Beta menghargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Besar harapan Beta agar prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. Usaha dan hasrat kerajaan untuk mengindahkan gerai-gerai di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, termasuk membina mercu-mercu tanda, adalah bertepatan dengan aspek ihsan ataupun compassionate yang terkandung dalam dasar baharu kerajaan, iaitu Malaysia Madani. Beta turut yakin akan kemampuan Jabatan Wilayah Persekutuan dalam rangka agenda pembangunan untuk masa hadapan secara mampan, secara berdaya huni dan pintar yang selari dengan hasrat Malaysia Madani yang turut memberi penekanan kepada aspek kemampanan ataupun sustainability yang berkonsepkan Green City dan Smart City. Sasaran untuk menjadikan wilayah persekutuan sebagai bandar pintar menjelang tahun 2030 juga adalah realistik dan sewajarnya turut menitik beratkan aspek perencanaan dan perancangan yang baik. Usaha untuk menggalak penggunaan bas elektrik di ibu kota Kuala Lumpur menjadikan Wangsa maju sebagai bandar perintis rendah karbon serta pemasangan Wi-Fi di projek perumahan rakyat dan perumahan awam di Labuan turut dialu-alukan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, semangat muhibah dan saling menghormati antara kaum adalah asas kepada kestabilan negara. Kerana itu, keutuhan keharmonian menerusi gagasan perpaduan yang berlandaskan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan hendaklah dijadikan agenda utama demi nusa tercinta. Dan selain itu, agenda perpaduan dalam konteks kebudayaan juga perlu diberi tumpuan melalui pelaksanaan program-program berorientasikan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ianya juga adalah selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk mengamalkan sifat tasamuh atau toleransi dan menghindari gejala pelampau yang boleh menggugat keharmonian kaum. Dan Beta menyambut baik inisiatif untuk memperkukuh agenda pembangunan ummah berasaskan prinsip
maqasid syariah dalam pentadbiran negara. Ianya merangkumi aspek permekasaan, pengurusan hal ehwal Islam seperti pendidikan Islam, undang-undang syariah, institusi kekeluargaan, pensejilan halal Malaysia dan pendidikan tahfiz Al-Quran. Usaha ini penting bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai kekuatan kerohanian, intelektual dan sasiah diri yang unggul. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebagai sebuah negara yang mengamalkan ekonomi terbuka, Malaysia tidak terkecuali daripada menerima tempias cabaran ekonomi global, termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19, krisis geopolitik yang membawa kesan kepada rantaian bekalan dan tekanan inflasi yang meningkatkan kos sara hidup. Bagi mendepani cabaran ini, BETA mengalu-alukan usaha untuk membendung isu ketirisan dana awam, termasuk inisiatif untuk mempercepat dan memastikan mekanisme pemberian subsidi bersasar mencapai matlamatnya dengan lebih berkesan. Bagi memudayakan integriti dan memperkukuh tadbir urus, BETA menghargai komitmen serta tekad kerajaan BETA untuk membanteras rasuah secara agresif dengan menumpukan kepada aspek perolehan, penguatkuasaan dan rasuah berskala besar. Baru-baru ini, kerajaan BETA juga akan menumpukan kepada agenda pembaharuan bagi memperkukuh daya saing ekonomi Malaysia menjadi destinasi pelaburan pilihan. Buktinya, negara telah mencatat ekspor bernilai 1.552 trilion ringgit pada Disember 2022, iaitu satu peningkatan 25% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2021. Pencapaian ini telah melepasi sasaran jumlah ekspor negara 3 tahun lebih awal daripada yang disasarkan dalam rancangan Malaysia ke-12, iaitu sebanyak 1.25 trilion ringgit menjelang tahun 2025. Baru-baru ini, Bank Negara juga telah mengumumkan bahawa ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang pantas 80.7% pada tahun 2022, iaitu pencapaian yang terbaik di Asia Tenggara. Ini dapat dicapai menerusi kerja keras dengan pendekatan whole of nation approach dari pelbagai pihak merangkumi kerajaan, sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan rakyat keseluruhannya. Syabas Malaysia. Pelaksanaan dasar dan inisiatif nasional seperti dasar pelaburan baru berteraskan aspirasi pelaburan nasional akan merancakkan lagi ekonomi negara dan mencapai sasaran yang diunjurkan. Di samping itu, program pembangunan sosioekonomi seperti agenda permekasaan ekonomi, pendigitalan dan penerima gunaan teknologi, keusahawanan serta pembangunan modal insan amat perlu bagi merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, kerajaan BETA hendaklah meneruskan usaha memerangi kemiskinan tegar melalui program pembasmian kemiskinan tegar bagi mencapai sasaran kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025. Ini amatlah bertepatan dengan indikator matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals yang pertama, iaitu kemiskinan sifar bagi memastikan tahap kemiskinan tegar bertambah baik.
industri yang strategik berimpak tinggi seperti teknologi hijau dan kenderaan elektrik perlu terus diteroka bagi mencipta aliran pendapatan negara yang baru. Dalam mendepani cabaran agenda pelestarian alam sekitar, Kerajaan Better telah memperkenalkan Agenda Nasional Transformasi Sektor Air 2040 bagi menjamin kemampanannya. Selain dapat menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK, transformasi tersebut akan turut mewujudkan peluang pekerjaan baru serta memudah cara pembangunan sains, teknologi dan inovasi atau STIE dan juga penyelidikan, pembangunan, inovasi dan penkomersialan atau RDIC. Kerajaan komited dalam menangani perubahan iklim bagi mengurangkan gas rumah kaca, mengurangkan risiko bencana seperti banjir dan sebagainya dengan pendekatan secara berperingkat. Sektor agri-komoditi juga memberi sumbangan yang signifikan kepada KDNK, pendapatan ekspor negara dan pembangunan masyarakat luar bandar khususnya mengurangkan jurang pendapatan serta kadar kemiskinan penduduk. Bagi tempoh Januari hingga September 2022, sektor ini telah menyumbang sebanyak 60.1.3 bilion ringgit, iaitu 5.5% dari keseluruhan KDNK. Dalam usaha merakyatkan sains, Kerajaan Better akan beri tumpuan kepada inovasi sosial bagi melahirkan budaya inovatif di kalangan rakyat dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat menerusi penggunaan teknologi. Pembudayaan sains, teknologi dan inovasi di kalangan masyarakat akan dilaksanakan menerusi program Malaysia Tech Olympics dan Minggu Sains Negara. Daya sains syarikat tempatan akan diperkukuh melalui program penggunaan barangan dan perkhidmatan hasil penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D tempatan dalam perolehan kerajaan. Program ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan peluang pasaran kepada barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan dalam perolehan kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, seperti mana kebanyakan negara lain, Malaysia turut tidak terlepas daripada menghadapi inflasi serta peningkatan kos sara hidup. Bagi mendepani permasalahan ini, Better mengalu-alukan usaha untuk memperkasa fungsi Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Better yakin dengan semangat ihsan dan inisiatif rahmah serta daya mampu membawa perubahan dalam memberikan jaringan pelindungan sosial dan seterusnya membendung isu kos sara hidup. Justru Majlis Tindakan Sara Hidup Negara akan diperkasa dengan menerap dan meningkatkan pendekatan secara menyeluruh. Kekuatan negara melibatkan pengeluar, peniaga, pengguna dan semua agensi kerajaan. Ekosistem perdagangan dalam negeri akan terus diperkasa dengan maksud melindungi kepentingan pengguna melalui konsep mengharmonikan ekonomi. Kerajaan sentiasa prihatin akan nasib rakyat ekoran kesan kenaikan kadar inflasi global. Kelemahan mata wang ringgit berbanding dolar Amerika serta fasa pemulihan pasca pandemik COVID-19. Dalam hal ini, Kerajaan Better akan terus mengambil langkah untuk meringankan beban penternak, petani dan pengeluar makanan susulan peningkatan kos pengeluaran yang berterusan agar kelangsungan pengeluaran makanan negara akan berada pada tahap yang optimum dan aspek keterjaminan makanan negara kekal pada tahap
yang terbaik. Ekosistem industri juga hendaklah sentiasa dikawal selia dan ditambah baik seiring perkembangan semasa. Justru Beta menyambut baik matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi melalui permekasaan peranan sektor swasta serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Bagi menyokong usaha tersebut, penyediaan infrastruktur dan akses pada perkhidmatan digital perlu terus dipertingkatkan selaras dengan dasar keusahawanan nasional tahun 2030. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, Kerajaan Beta telah mengambil tindakan segera dalam menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Kerajaan Negeri Sabah dan Negeri Sarawak mengenai pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Pemindahan kuasa kawal selia bekalan gas kepada Kerajaan Sabah mengiktirafkan Jabatan Kerja Raya Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik, menambah baik tahap pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak adalah antara yang telah diputus dan dipersetujui oleh Kerajaan Beta. Pada masa yang sama, usaha untuk membangun dan memperkasa ekonomi di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak akan terus dipergiatkan. Bagi memperkasa pentadbiran undang-undang, pembangunan kompleks mahkamah di Sabah dan Sarawak juga wajar diberi perhatian. Infrastruktur berkualiti dan perhubungan akses luar bandar akan ditingkatkan menerusi pembinaan jalan luar bandar, jambatan, utiliti, bekalan air bersih, bekalan elektrik dan kediaman yang lebih baik. Jurang pembangunan ekonomi semua kaum dan etnik termasuk orang asli akan terus ditangani bagi melahirkan masyarakat desa yang berdaya tahan dan berdaya saing. Tidak ketinggalan juga, dasar perlindungan sosial akan disusun semula bagi memastikan jaminan keselamatan dan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan bersepadu kepada rakyat Beta. Majlis Perlindungan Sosial Malaysia akan dimantapkan peranannya bagi memberi dimensi baru kepada lanskap perlindungan sosial di Malaysia berdasarkan piawaian antarabangsa. Dewasa ini, aspek kesaling hubungan digital adalah merupakan antara asas terpenting pembangunan sebuah masyarakat dengan ekosistem digital. Ke arah ini, Pelan Jalinan Digital Negara telah dibangun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital negara agar rakyat Beta dapat menikmati peluang yang bakal diwujudkan oleh teknologi digital dan seterusnya menyokong agenda pembangunan ekonomi digital negara. Pada tahun 2021, ekonomi digital telah menyumbang sebanyak 23.2% pada KDNK dan e-dagang merupakan sektor yang paling pesat berkembang. Bagi merealisasikan agenda pendidikan digital negara dan menjamin akses kepada pendidikan, dasar pendidikan digital yang merangkumi penyediaan infrastruktur dan keupayaan digital sedang dirangka. Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 juga sedang dikemas kini bagi menjamin keselamatan data pribadi agar ianya seiring dengan perkembangan teknologi serta perubahan perundangan privasi global. Pelbagai program turut diadakan untuk meningkatkan kesedaran rakyat dan pengguna data termasuk aktiviti pemeriksaan dan penguatkuasaan akta tersebut. Selain itu, tumpuan hendaklah terus diberikan terhadap penyediaan
infrastruktur dan kemudahan awam melalui kemampanan sektor pembinaan. Dasar pembinaan negara akan memberi fokus kepada pendigitalan serta kemampanan sektor pembinaan dan mengangkat penyelenggaraan infrastruktur sebagai salah satu segmen industri pembinaan yang akan dibangunkan bagi memastikan pengurusan aset dan kemudahan yang lebih berkesan. Beta merasa amat sukacita dengan prestasi pelaksanaan projek Fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak yang telah dimulakan pada tahun 2015 dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2024. Adalah menjadi impian beta untuk memandu menelusuri Lebuh Raya Pen Borneo ini, khususnya untuk beta dan Raja Permaisuri mengenali dengan lebih rapat lagi rakyat beta di pendalaman bumi Kenyalang dan negeri di bawah Bayu. Program kembara ini sedang dirangka oleh pihak Istana Negara dan kerjasama Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri Sarawak, insya-Allah. Kerajaan beta juga hendaklah meneruskan projek-projek infrastruktur pengangkutan awam berimpak tinggi bagi meningkatkan ketersambungan dan kemudasampaian di samping menjana kesan pengganda yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam bertaraf dunia dan lestari terhadap alam sekitar akan terus diberikan fokus. Usaha tersebut dapat direalisasikan melalui pengangkutan yang optimum serta meningkatkan kesedaran rakyat untuk beralih kepada penggunaan pengangkutan yang bercirikan cekap tenaga dan rendah karbon. Kerajaan beta juga amat prihatin dengan keluh kesah dan kesusahan rakyat beta, khususnya kumpulan B40 dalam aspek pemilikan rumah. Oleh itu, agenda pemilikan rumah telah dirangka dengan memberikan tumpuan kepada akses terhadap perumahan yang berkualiti dan mampu dimiliki. Ini sejajar dengan konsep Malaysia Berdaya Huni melalui penetapan hala tuju baru pelaksanaan program perumahan rakyat yang akan mengambil kira klasifikasi pendapatan isi rumah tahun 2020 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan meningkatkan kadar kelayakan maksimum pendapatan isi rumah bagi permohonan program perumahan rakyat. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kerajaan beta bertekad untuk melipat gandakan usaha perlindungan kanak-kanak, khususnya daripada jenayah seksual, sama ada secara fizikal maupun dalam talian. Seiring dengan itu, perundangan sedia ada akan ditambah baik untuk membela mangsa dan saksi kanak-kanak. Selain mewujudkan pejabat pesuruhjaya kanak-kanak yang bebas melalui pengubalan akta yang baru. Semua lapisan masyarakat mestilah bertanggungjawab dan memainkan peranan aktif dalam memastikan kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara dan masa hadapan mereka sebagai pewaris bangsa dan negara akan terus terbela. Bagi mencapai maksud tersebut, penambahbaikan yang merangkumi transformasi institusi dan undang-undang, peningkatan kesedaran dalam masyarakat, mewujudkan kerjasama antara institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan, aktivis, wakil komuniti dan sebagainya akan terus dilaksanakan. Bagi memelihara kesejahteraan orang kurang upaya, beta mengalu-alukan usaha untuk mengkaji semula Akta Orang Kurang Upaya 2008. Beta juga berharap usaha untuk memperkasaan wanita yang merupakan tonggak dalam institusi keluarga perlu dipertingkatkan.
Usaha tersebut bukan sekadar mengembangkan potensi kaum wanita, malah ianya juga untuk memastikan penyertaan kaum wanita akan merancakkan ekonomi negara dan seterusnya menjadikan Malaysia lebih berdaya saing ke arah negara berpendapatan tinggi. Beta turut mendukung usaha untuk menambah baik undang-undang bagi memastikan kebebasan institusi dan tadbir urus yang baik, termasuklah pembaharuan sistem perundangan dan pengadilan jenayah dan institusi penjara. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, bagi mendepani cabaran ekonomi tahun 2023, kerajaan Beta akan menambah baik aspek perlindungan keselamatan sosial golongan pekerja. Ini termasuk peningkatan caruman bagi program skim keselamatan sosial suri rumah yang telah dikuatkuasakan mulai 1 Disember 2022. Selain itu, usaha untuk menyediakan quarters pekerja berpusat ataupun centralized labour quarters turut wajar diberi perhatian. Beta juga menyokong usaha agar pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET terus diperkasakan. Antara pendekatan baru bagi mencapai maksud tersebut termasuklah usaha sama di antara pihak awam dan swasta, di mana pihak industri menerajui pengoperasian institusi TVET awam bagi memastikan graduan institusi tersebut dilatih berdasarkan keperluan semasa industri setempat. Beta juga mendukung langkah dan meningkatkan tahap kemahiran pekerja menerusi program peningkatan kemahiran dan kemahiran semula bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separa mahir yang berupaya untuk mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Penyediaan prasarana dan infrastruktur institusi pendidikan yang selamat dan kondusif akan terus menjadi agenda utama. Agenda pembangunan tidak akan berupaya membawa kebaikan andai masyarakat kita masih fakir ilmu dan kemahiran serta kontang nilai yang baik. Oleh itu, sektor pendidikan tinggi yang terdiri dari 20 buah universiti awam, 36 politeknik, 105 college community dan 415 institusi pendidikan tinggi swasta menggalas tanggungjawab yang besar untuk memacu agenda melahirkan modal insan yang berbakat. Adalah menjadi keutamaan sektor pendidikan tinggi untuk sentiasa meneroka inovasi dan pendekatan segar, strategik dan pragmatik. Beta juga menyambut baik pelaksanaan program permekasaan belia dan program literasi kewangan belia untuk mempersiapkan belia agar berilmu dan berwawasan, mempunyai semangat patriotik dan jati diri yang tinggi, cakna dengan perkembangan semasa, ihsan terhadap masyarakat dan persekitaran, dan mampu mengurus kewangan sendiri dengan lebih baik. Dengan kepribadian tersebut, Beta yakin generasi belia sedia ada pasti berupaya untuk memimpin negara menjadi lebih maju pada masa hadapan. Peningkatan beban penyakit berjangkit dan tidak berjangkit serta peningkatan populasi rakyat yang semakin menua merupakan antara isu kesihatan yang perlu menjadi keutamaan kerajaan Beta. Beta mengalu-alukan usaha merangka strategi yang lebih objektif dan inklusif bagi memperkukuh kesiapsiagaan kesihatan awam dan menambah baik perkhidmatan kesihatan prima, termasuk penyediaan kemudahan dan perkhidmatan lebih baik kepada warga tua. Usaha memodernkan penyampaian perkhidmatan kesihatan khususnya menaik taraf kemudahan, memantapkan penyampaian perkhidmatan menerusi pendigitalan. Mereka yasa semula prosedur penyampaian perkhidmatan
menerusi pendekatan kolaboratif dengan pihak swasta dan badan bukan kerajaan hendaklah wajar diteruskan. Selain itu, inisiatif bersifat membendung dan menggalak pengesanan awal penyakit perlu ditingkatkan menerusi skim peduli kesihatan dan termasuk penekanan terhadap aspek kesihatan mental. Beta turut mengucapkan syabas atas usaha Kementerian Kesihatan menyediakan khidmat sokongan dalam bentuk talian bantuan psikososial serta khidmat kaunseling di pejabat kesihatan daerah. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, dalam memajukan ekonomi negara, aspek keselamatan dan ketenteraman awam perlu dititik beratkan. Cabaran dan ancaman keselamatan sentiasa bersifat dinamik dan memerlukan kesiapsiagaan negara menghadapinya. Ini termasuk penyelenggaraan serta perolehan peralatan dan kelengkapan baru, kelemahan kaedah lama yang merugikan serta melemahkan pertahanan negara perlu segera dihentikan. Beta turut berpandangan isu-isu berkenaan pendatang asing tanpa izin dan pelarian termasuk pemohon suaka hendaklah segera ditangani dengan lebih tegas oleh kerajaan beta. Selain itu, trend peningkatan jenayah cyber juga semakin membimbangkan. Untuk itu, penguatkuasaan undang-undang memerlukan tadbir urus dan penyelarasan yang cekap dan berkesan. Usaha berterusan dan bersepadu hendaklah terus dipergiatkan bagi memastikan negara terpelihara daripada sebarang bentuk ancaman supaya Malaysia kekal aman, sejahtera dan berdaulat. Malaysia juga perlu terus mengukuhkan lagi kerjasama serta diplomasi pertahanan dengan negara-negara serantau serta global bagi memelihara kepentingan dan tahap keselamatan nasional. Dalam mendepani cabaran mendatang, aspek keselamatan fizikal melalui pengurusan risiko bencana perlu diberikan penekanan demi kelangsungan hidup rakyat. Pendekatan lebih sistematik dan strategik hendaklah segera dilaksanakan bagi menangani sepenuhnya kesan daripada musibah bencana alam, terutamanya banjir yang berlaku saban tahun. Musibah tanah runtuh di Batang Kali, Selangor pada 16 Disember 2022 wajar dijadikan iktibar agar peristiwa seperti itu tidak akan berulang lagi. Justru sudah tiba masanya mekanisme pengurusan bencana dipastikan berkesan menerusi penyelarasan gerak kerja yang lebih sempurna. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, semasa lawatan ke beberapa negara sebelum ini, beta menyambut baik kesediaan pemimpin-pemimpin negara tersebut untuk meningkat dan mengukuhkan lagi hubungan kerjasama diplomatik dan perdagangan dengan Malaysia. Peluang seperti ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia sama sekali tidak boleh ketinggalan dalam membentuk kerjasama bagi menghadapi persaingan global. Dalam mengemudikan hubungan luar negara, Malaysia perlu terus mengamalkan pendekatan pragmatik dan berprinsip. Beta menyokong dasar luar negara yang berlandaskan kepada keamanan, kestabilan, kemakmuran dengan kepentingan rakyat sebagai teras utama. Dari aspek industri pelancongan, beta mengucapkan tahniah kerana Malaysia telah mencapai sasaran 9.2 juta pelancong dengan pendapatan sebanyak 26.8 bilion ringgit pada akhir tahun 2022.
Habis dah. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, Beta telah bersemayam di atas takhta singgasana Kerajaan Malaysia bermula pada 31 Januari 2019. Sehingga ke hari ini, Beta telah melalui pelbagai peristiwa dan pengalaman yang sukar untuk Beta lupakan. Dari hati. Terpahat dalam sejarah negara bahawa Beta adalah merupakan satu-satunya yang di-Pertuan Agong yang telah diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri. Bersama 4 jemaah menteri yang berlainan. Beta bermula dengan yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri ke-7. Cerita sikit. Namun pada 24 Februari 2020, buat pertama kalinya, Beta dibawa ke kancah gelanggang kemelut politik tanah air, menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7. Selaras dengan kuasa budi bicara yang diberikan kepada Beta oleh Perlembagaan Persekutuan, Beta selanjutnya telah mendapati Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin telah mendapat kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Perdana Menteri Malaysia ke-8 juga telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Makanya, Beta sekali lagi terpaksa menggalas amanah berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri yang baru. Beta selanjutnya telah berpuas hati bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob telah memperolehi kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan selayaknya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021. Tidak berapa lama kemudian, Perdana Menteri ke-9 pula telah memohon perkenan Beta untuk pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Dan Beta telah memperkenankan untuk Parlimen dibubarkan pada 10 Oktober 2022. Setelah selesai pilihan raya umum ke-15, buat pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Malaysia, negara berhadapan dengan situasi Parlimen tergantung, maka sekali lagi amanah berat untuk memilih dan melantik seorang Perdana Menteri terpaksa digalas oleh Beta. Betapa berat mata yang memandang, tetapi berat lagi bahu yang memikul. Dalam situasi pasca pilihan raya umum ke-15 yang lalu, bila mana tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperolehi majoriti mudah, Perlembagaan Persekutuan menuntut Beta untuk melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Beta telah memperolehi kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Bagi mencapai hasrat tersebut, Beta telah membuka seluas-luasnya ruang kepada ahli-ahli yang berhormat untuk bermuafakat dan mencari kesepakatan atas prinsip perpaduan demi untuk masa hadapan negara. Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan pada 24 November 2022, Beta telah berkenan untuk melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Secara ikhlas, Beta berharap Perdana Menteri yang ke-10 ini adalah yang terakhir buat Beta. Sebelum Beta berangkat pulang ke negeri Pahang Darul Makmur. Namun ini semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Manusia merancang, Allah menentukan segalanya. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, ahli-ahli yang berhormat sekalian, pepatah Melayu lama mengingatkan kita, jika kerbau dipegang pada talinya, manusia pula dipegang pada janjinya. Flashback sikit. Pada 31 Januari 2019, Beta telah melafazkan sumpah untuk sesungguhnya dan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Hakikatnya, Beta hanya melaksanakan amanah dan janji yang dituntut seperti mana yang telah Beta lafaz dan ikrarkan. Di sini Beta tidak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur percaturan lanskap politik tanah air. Dan pada pengamatan Beta secara peribadi, jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tidak berlaku, nescaya rentaian kemelut politik yang berlarutan sehingga kepada pilihan raya umum ke-15 juga akan dapat dielakkan. Lebih penting lagi, kemelut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika sekiranya semua ahli-ahli yang berhormat dan para ahli politik negara bersedia untuk mengenepikan perbezaan dan bersatu padu semata-mata atas dasar untuk menjaga kepentingan rakyat Beta dan negara yang kita cintai ini. Sebenarnya, semenjak negara mencapai kemerdekaan 66 tahun yang lalu, kita telah menerima kemajmukan dan kepelbagaian yang wujud sebagai kekuatan utama negara. Pada usia 66 tahun, kita semua sepatutnya telah matang untuk menjadikan perbezaan yang unik ini sebagai rencah utama dalam pembentukan sebuah bangsa Malaysia yang saling sayang menyayangi, menghormati antara satu dengan yang lain, toleran dan hidup dalam sebuah kesepaduan yang utuh. Jika kepelbagaian, kemajmukan dan kekusutan politik berterusan menjadi punca perbalahan dan perpecahan, Beta merasa khawatir suasana damai dan kemajuan yang didambakan tidak akan menjadi kenyataan buat selama-lamanya. Ahli-ahli yang berhormat yang Beta kasih sekalian, masa berlalu begitu pantas sekali, sepantas awan yang berarak pergi. Pada 30 Januari 2024 kelak, Beta akan menamatkan pemerintahan sebagai Tuan Agong yang ke-16. Maka ini adalah merupakan kali terakhir yang dapat Beta berangkat ke istiadat pembukaan penggal Parlimen dan bertitah di dalam Dewan yang cukup mulia ini. Justru, izinkan Beta pada kesempatan ini untuk menzahirkan penghargaan di atas taat setia yang telah dicurahkan kepada Beta dan negara tercinta oleh semua anggota Perkhidmatan Awam, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, petugas Perkhidmatan Kesihatan dan warga Parlimen, serta seluruh agensi kerajaan yang telah berkhidmat dengan penuh profesional dan berkecuali, tanpa mengenal penat dan lelah. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Beta yang telah hidup dengan penuh kerukunan dan aman dan damai, serta terus gagah menghadapi pelbagai gelora pandemik, kemurungan ekonomi
dan kemelut politik yang melanda tanah air. Sebagai pesanan terakhir beta kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian, janganlah bersikap hanya menilik balas dan menanti pujian. Sebaliknya, jagalah nama baik dan kehormatan Dewan yang mulia ini dan berkhidmatlah setulus hati sebagai wakil rakyat yang sentiasa meletakkan rakyat beta dan masa hadapan negara dalam hati sanubari setiap ahli-ahli yang berhormat. Dan beta berdoa dan berharap kerajaan beta akan menjadi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan berwibawa. Manakala barisan pembangkang pula akan memainkan peranan sebagai pembangkang yang membina dan sebagai pihak semak dan imbang kepada kerajaan beta. Ketepikan agenda politik sempit dan bersatu hatilah atas nama perpaduan. Kestabilan lanskap politik menerusi ikatan perpaduan dari ahli-ahli yang berhormat hendaklah dijadikan sebagai manifestasi dalam membentuk bangsa Malaysia dan era Malaysia baru yang gemilang, insya-Allah. Sesungguhnya perpaduan adalah penyatuan dalam perbezaan agama dan bangsa. Perpaduan adalah asas pembinaan kestabilan dan keharmonian. Perpaduan adalah tiang kemakmuran dan kemajuan. Dan perpaduan membawa kejayaan. Dan beta berdoa, semoga negara Malaysia bersama rakyat yang beta sangat kasihi akan terus hidup dengan penuh kerukunan atas dasar perpaduan dan sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai menutup bicara, izinkan beta untuk menyampaikan 3 buah rangkap pantun untuk mengakhiri ucapan beta. Dari Tambun hendak ke Bera, singgah di Cemor beli keria. Perpaduan bangsa, kekuatan negara, Malaysia maju dan makmur di pesada dunia. Buah durian di Pulau Jawa, masak ranum di atas para. Teguh bersatu semakan di jiwa, tanda sepakat membina negara. Okay. Bara api panas berbahang, jangan diletak di telapak tangan. Beta berdua pulang ke negeri Pahang, hilang di mata, di hati jangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia tadi titah perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Begitu panjang sekali mesej, boleh dikatakan 1 jam titah yang disampaikan oleh hampir 1 jam titah yang disampaikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Banyak menyebut berkenaan dengan ekonomi, kehidupan rakyat, isu kos sara hidup, majlis tindakan sara hidup negara. Selain daripada reformasi institusi, banyak perkara yang disentuh oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kebebasan institusi, pembaharuan sistem perundangan, isu-isu lain tidak dikesampingkan, perpaduan, pendidikan dan banyak lagi sebenarnya. Jadi kita nak meneliti lagi isu-isu yang disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong dalam titah perasmian tersebut. Masih lagi bersama dengan saya pada ketika ini adalah Dr. Nazri Muhammad Noor yang merupakan Ketua Program Sains Politik UKM dan juga Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Dr. Nazri, respon melihat kepada titah
yang di-Pertuan Agong ini meliputi pelbagai aspek. Senang nak dibahaskan ahli parlimen nanti. Pelbagai kementerian disentuh. Dr. Nazri, reaksi kepada Titah Rasmi. Titah Diraja adalah satu negosiasi kan, perundingan di antara tuanku yang di-Pertuan Agong dan juga Kabinet. So sebenarnya rangkuman lebih kurang dalam 45 minit tadi tu sedikit sebanyak meletakkan hala tuju, memberikan kita beberapa macam hint lah kan, petunjuk-petunjuk apakah yang akan berlaku dalam sidang kali ini, khasnya dalam aspek bajet tadi kan, apa yang bukan sekadar kita tekankan kepada pemulihan semula ekonomi ke arah mencapai KJNK yang lebih tinggi, tapi juga atas prinsip rahmah dalam negara madani itu kan, yang seharusnya dirasai juga di peringkat bawahan daripada sudut standard kehidupan, daripada sudut kos kan. Mungkin kita ni strategi serampang dua mata lah. Kalau dulu kalau di EB itu untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, sekarang ni strategi serampang dua mata bagaimana nak buat satu dasar yang pro sosial masyarakat, dalam masa yang sama juga tidak mengganggu dasar-dasar pembangunan, perniagaan, firma dan sebagainya kan. Dan juga banyak disentuh daripada aspek politik khasnya kan, reformasi institusi, pentadbiran yang telus dan cekap. Kalau daripada aspek budaya juga kan, antara kunci yang diberikan dalam masyarakat, pelbagai kaum, pelbagai wilayah, generasi dan sebagainya. Kata kuncinya perpaduan kan. Sebab tu bagi saya apa yang berlaku dengan penumbuhan kerajaan perpaduan pada bulan 12 baru-baru ini pada tahun lepas, ia satu cerminan yang berbagai. Sebab jika itu tak dilakukan, kita akan terus berada dalam keadaan deadlock kan, terkunci, tak dapat bergerak sebagaimana tuanku yang di-Pertuan Agong bangkitkan tadi, bermula daripada bulan 2 tahun 2020. Walaupun ada pertukaran, bayangkan 4 Perdana Menteri pertama masa lebih kurang 40 tahun, 4 Perdana Menteri yang terakhir lewat ini masa dalam masa 5 tahun. Begitu ketara ketilat daripada aspek kestabilan politik dan juga dan sebaliknya, dan apa implikasi kepada negara daripada sudut politik kita, implikasi kepada kewangan, kepada ekonomi, dan dalam masa yang sama juga COVID melanda kan. Jadi begitu tinggi impaknya, kalau kata bahasa Inggeris tu begitu impactful kan antaranya. Jadi diharapkan pada penggal beliau ataupun tahun-tahun yang terakhir ini beliau meletakkan pentingnya perpaduan itu, bukan sekadar kerajaannya tetapi juga dasarnya yang terangkum, dan juga masyarakat yang lebih matang, lebih profesional kerana nak membina negara lebih 50 tahun juga suka, tapi untuk meruntuhkannya kan dengan satu dua politiki kan. Dan perlu ingat antara perenggan-perenggan terakhir kan, ungkapan yang baginda sebutkan tadi, pembangkang perlulah bersifat membina, konstruktif, semak dan imba, mengangkat keluhuran, kesucian badan parlimen itu sendiri dan bergerak ke arah sebuah negara majulah. Sebab kalau kita lihat contohlah perbahasan negara bangsa Malaysia pada ketika ini kan, kalau kita lihat daripada aspek perbicaraan politik tu, sedikit sebanyak apa yang berlaku kita sebelum merdeka sehingga kini masih lagi ada ciri-ciri yang hampir sama. Sedangkan kita dah lalu banyak pembangunan daripada dasar pertanian kepada perindustrian, kepada dasar pasca moden pada hari ini. Tapi daripada segi perbincangan politik dan sebagainya, isu identiti kan masih lagi terencam kan. Jadi dengan pada hari ini kan, sebab bayangkan jika tiada idea perpaduan pada ketika itu daripada yang di Pertuan Agong tuanku pada bulan 11 tempoh hari selepas pilihan raya, kita masih lagi mungkin dalam keadaan cuba tukar-menukar, dan beliau juga ada menitahkan supaya kerajaan better perlu bersatu, perlu berpadu dan jangan lagi ada gangguan kan daripada masa ke semasa, bersaing dan bertandinglah secara sihat. Hari ini kita berbangkang konstruktif, dan kita juga telah ada antaranya kabinet bayangan, satu perkembangan yang baik sebenarnya daripada segi komposisi ke ideologi dan sebagainya. Itu hal yang kedua. Tapi sekurang-kurangnya dah ada barisannya, alternatifnya. Kerajaan hari ini akan bentangkan bajet dan sebagainya. Kita harapkan juga kabinet bayangan daripada Perikatan Nasional juga boleh memberikan alternatif-alternatif. Jadi rakyat dan kita semua boleh berbahas, boleh dihidangkan dengan pelbagai agenda programatik dan juga polisi yang berbeza, supaya
persaingan itu bukan lagi atas bak kata tuanku politik yang sempit, tapi daripada idea kan, gagasan yang berbeza tapi sama-sama menuju ke arah Malaysia yang lebih makmur dan lebih maju. Haris. Jalan cerita yang disampaikan ataupun dilafazkan Yang di-Pertuan Agong tadi secara jelas menggambarkan bahawa perjalanan ataupun cabaran yang dilalui oleh baginda dalam tempoh 5 tahun sebagai Yang di-Pertuan Agong itu 4 orang Perdana Menteri dan baginda secara terperinci menyatakan ini apa masalah, ini letak jawatan, ini kemudian bubar pula, dah dibubarkan pelantikan, proses pelantikan, cabaran kepada baginda dalam melantik Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi ianya telus dan pentadbiran ataupun proses perjalanan baginda menyatakan bahawa telah pun mengangkat sumpah untuk berlaku seadil-adilnya apabila menjawat jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Saya nak kembali ke Dr. Madeline menyebut berkenaan apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Banyak sangat isu ekonomi, banyak perkara melibatkan ekonomi dan saya percaya ini merupakan satu gambaran dan juga cerminan awal apa yang boleh kita garap pada belanjawan yang akan dibentangkan 24 Februari nanti. Isu subsidi bersasar memperkukuh daya saing ekonomi, Malaysia menjadi pelaburan pilihan, menangani kemiskinan tegar, fungsi Majlis Tindakan Sara Hidup diperkasa. Banyak respon Dr. Madeline. Ya, saya dengan begitu tekun sekali mendengar titah baginda. Saya merasakan apa yang of course saya agak emotional towards the end tadi bila kita mendengar luahan baginda tapi apa yang saya ingin jelaskan di sini ialah pertama sekali ialah saya rasa baginda begitu prihatin dengan apa yang berlaku. Dan isu ekonomi begitu macam seolah-olah begitu dekat dengan hati baginda. Merakyat. Ekonomi itu dirakyatkan. Ya, betul. Apa yang diungkapkan tadi seperti apa yang kita bincang selalu cerita pasal macam tadi disebut kos sara hidup, benda yang kita bincang memang hari-hari petani. Yes, betul Jadi saya kata maknanya kita mendengar raja kita mendengar sebenarnya apa yang berlaku itu yang pertama. Yang kedua, betul, ia akan membayangkan macam dia seolah-olah macam prefect juga dekat sekolah. Prefect mengata ini perlu kita beri penekanan ini. Jadi apa yang kita bayangkan nanti the budget pada 24 Februari ini saya pasti akan banyak menyentuh tentang isu-isu yang dibangkitkan. Kos sara hidup tadi dan seperti Dr. Nazri sebutkan tadi bukan hanya menceritakan tentang angka sebab statistics don't lie tadi seperti yang saya kata statistician do dan kita boleh bermain dengan angka tetapi disebut juga tentang isu berkaitan dengan kemiskinan tegar Cuma mungkin apa yang kita nak sekarang tadi ada sementara itu kami berdua berbincang ada ke lagi B40 ke dan sebagainya. Kami di kalangan kami ni yang melakukan penyelidikan sampai kami tak pastilah ada ke tidak lagi istilah ataupun pecahan-pecahan seperti klasifikasi T20, M40 atau B40 seperti yang kita B40 kata. pun ada pecah lagi 4. So M40 pun 4. Dan yang menariknya sekarang T20 dah jatuh ke M40. M40 dah melambak pula di B40. Tapi sekarang di dalam wacana ilmu sekarang dia kata sebenarnya kita tidak perlu lagi melihat begitu. Ada yang mengatakan tak perlu. Kita bantu sahaja mengikut apa yang mereka betul-betul perlu. Macam M40, you bayangkan hanya perbezaan RM10 dia itu berada di M40. Dah tak layak banyak benda. Itu yang dia orang mengamuk sangat. Jadi saya rasa memang ini antara tuntutan baru iaitu mana perlu ada mungkin menggunakan istilah baru. Macam istilah miskin tegar. Bank Dunia dah mengatakan mungkin kita tidak perlu lagi menggunakan hanya memberi tumpuan kepada miskin tegar. Dia kata yang perlu ialah bila dia miskin dan dia memerlukan kumpulan vulnerable, kumpulan yang mudah terancam. Rentan dan mudah terancam. So jadi maknanya ini adalah antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian mungkin dalam bajet 2023 ini yang akan dibentangkan. Dan saya juga mengharapkan apa yang telah dititahkan oleh baginda tadi akan dibahaskan dengan lebih benar. Ini menarik ini nak dengar nanti perbahasan ini
Juga nakol tadi tentang majlis Majlis Kawasan Hidup, nak diperkasakan yang akan melibatkan dia kata dari pelbagai pihak, iaitu bukan hanya pemain industri tetapi mereka juga rakyat jelata juga perlu diberi suara untuk menyuarakan perasaan mereka. Antara lain juga adalah yang disebut sebagai menambah baik perlindungan sosial kerana safety net jaringan perlindungan sosial ini satu perkara yang cukup rumit bagi saya. Betul. Saya melihat bahawa sampai KWSP ataupun Pekeso sebenarnya membuka untuk suri rumah, untuk mencarum juga untuk KWSP dan sebagainya. Betul. Untuk perlindungan dan banyak lagi perkara. Adakah perkara-perkara sebegini yang sebenarnya yang perlu dilaksanakan supaya rakyat rasa benda tu? Sebab kita sekarang ni kita tak nak nampak angka saja. Betul ya Haris. Dan ia adalah satu isu yang perlu diperhalusi. Saya pernah kena attack sebab saya kata mungkin kita cuba elakkan menggalakkan rakyat kita mencari sumber lain dan kata cuba elakkan daripada keluar kali keempat dah nak ni ada yang tuntutan supaya mengeluarkan lagi. Memang bunyinya macam dia kata dengan saya, mereka kata, doktor senang dah bercakap. Dia kata, doktor ada, perlindungan lain. Ada tabungan, ada bantuan, dan bukan bantuan, benda-benda lain. Tapi macam kami, itu ajalah sumber yang ada. Tapi kita juga sebagai yang apa kata orang, penggubal dasar yang memberi khidmat nasihat, kita perlu juga memberi gambaran sebab ramai di Malaysia ni kalau kita lihat data-data menunjukkan ramai yang jatuh miskin pejabat awam yang sudah retire, yang sudah pencen, mereka jatuh miskin selepas 6 tahun lepas ni. So jadi benda-benda begini dan sekarang majoriti yang sukar yang berhadapan dengan situasi yang amat sukar ini ialah kaum bumi putra. So jadi jadi kerajaan perlu memikirkan selain daripada KWSP apa lagikah bentuk seperti yang dikatakan tadi bentuk safety net jaringan keselamatan yang perlu ada. Itu yang kita katakan ada tak mereka ada forms of memang yang penting sekarang ialah upah. Kerajaan perlu memikirkan langkah bagaimana upah boleh ditingkatkan dan untuk upah meningkat pula ekonomi kena berkembang. Betul. So bagaimana nak meningkatkan ekonomi supaya berkembang supaya dapat memberi upah yang baik. Ini sebab ekonomi tak berkembang ekonomi tak berkembang, upah nak naik macam mana pula. Dan satu lagi ialah hasil. Di mana kerajaan nak dapat hasil ni? Subsidi nak ditambah. World Bank suruh cari sumber pendapatan baru. Ada yang kata kena letak cukai lagi. So ada yang kata kita kembalikan cukai GST. Ada yang kata tak, ini bukan waktu yang terbaik. Saya antara orang yang mengatakan sekarang bukan waktu yang terbaik untuk nak laksanakan GST. Jadi setuju kalau dengan GST tapi bukan sekarang. Tapi bukan sekarang. Dua, waktunya dan yang kedua ialah nilainya, percentage itu. Tapi kita memang perlu reformasi dari segi sistem pencukaian sebab kita punya base cukai base kita memang antara yang agak terbelakang lah. So jadi maknanya kerajaan perlu memikirkan langkah untuk bagaimana meningkatkan hasil. Memanglah kita bersyukur sebab harga komoditi naik. Yang kedua ialah minyak naik. Tapi bila harga minyak naik pula, lain pula implikasinya. Inilah dia ekonomi. Banyak yang perlu dibahaskan untuk bajet kita kali ini. Sudah tentu seronok juga untuk kita nantikan. Bermula esok, perbahasan Titah Diraja akan kita saksikan. Dr. Nazri, antara yang disebut oleh ataupun yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah dari segi tidak boleh lari daripada Malaysia menterjemah Malaysia Madani itu. Dalam awal tadi kita dah bincangkan nak melaksanakannya itu dari segi polisi dan juga dasar supaya rakyat merasainya. Tadi kita cakap dalam sudut ekonomi, tetapi dalam konsep secara keseluruhan Malaysia Madani itu, bagaimana doktor melihat perlunya ada satu hala tuju yang jelas dalam pelaksanaan dasar dan juga polisi itu? Okey, Madani, idea tentang Madani ini agak baru diperkenalkan, baru sebulan, walaupun daripada segi kedekatan Datuk Seri Anwar dengan idea Madani itu telah beberapa dekad sebenarnya kan. Namun kita pun dengar juga baru-baru ni ada perkampungan dibuat dan sebagainya, kerjasama dalam kalangan menteri dan kementerian dalam membuat satu dasar yang bukan sekadar terangkum dan mengimpak
tetapi yang bersifat komprehensif sebagaimana yang kata yang dibangkitkan oleh yang di-Pertuan Agong tadi, pendekatan yang menyeluruh lah, handroh kan. Ya. Jadi dalam masa 1 bulan yang baru dilancarkan ini, saya percaya mereka masih dalam peringkat perencanaan dan juga pelaksanaan itu akan hadir selaras dengan pembentangan bajet nanti. Bila ada duit dan mereka pun dah ada perancangan sejak sebulan lepas diumumkan. Jadi saya percaya perkara itu akan bergerak selari kan. Bajet dan juga perancangan idea-idea ataupun komponen-komponen besar dalam madani tadi kan, anak rahmah yang bersifat ihsan dan sebagainya kan, dengan pelbagai dasar yang lebih mengimpak lah. Kalau kita lihat sebelum ini, contohnya daripada segi ekonomi, dalam mengatasi sedikit sebanyak kenaikan kos harga barang, kos hari hidup tu diperkenalkan dengan kerjasama dengan peniaga kan, menu-menu rahmah yang agak meluas lah, dah bertambah sokongan daripada syarikat korporat, peniaga-peniaga kecil-kecilan kan, dan nampak catchy pula. Menu rahmah ni kan, dia macam satu tarikan baru. Saya ingat lagi masa Datuk Seri Najib dulu menjadi memperkenalkan satu Malaysia kan. Begitu catchy, pergi buat rombongan ke kan, naik motor besar ke ride One Malaysia, something gitu. Dan menu rahmah ni dia jadi satu catchy dalam konteks yang sangat baik. Mereka lihat ada kepentingan perniagaan juga di situ, promosi dan sebagainya. Di samping membuat CSR ataupun memberi gambaran yang baiklah kepada keadaan semasa perubahan yang ada kan. Namun itu adalah dasar kecil-kecilan yang tidak begitu menggunakan kewangan negara secara mendasar. Namun selepas ini kita jangkakan yang lebih, terutamanya idea tentang untuk mengadakan social safety net, jaringan sosial yang lebih mampan antaranya. Namun cabarannya dia bangkitkan juga oleh Datuk Madeline, bagaimana nak memastikan juga keseimbangan di antara kos kita dalam melaksanakan program-program dasar pro-sosial ni dengan nak ada juga economic growth kan. So perlukan mungkin upskill, reskill kan, relearn, unlearn dan sebagainya. Bagaimana nak menambah kita punya produktiviti daripada yang sekarang ni mungkin ke arah 100% kan. Macam contoh, kalau kita bandingkan pekerja di Asia Tenggara kan dengan pekerja di Jepun antaranya, kenapa gaji orang Jepun lebih tinggi daripada orang di Asia Tenggara? Kenapa gaji orang Korea Selatan lebih tinggi? Nak tak nak mereka sangat produktif. Seorang orang Jepun mungkin 2.5 dia punya produk tu berbanding dengan orang Asia Tenggara lah antaranya. Jadi bagaimana nak bangkitkan motivasi dan sebagainya, namun berkait juga dengan motivasi dalam ganjaran itu. Kalau ganjaran itu sikit, motivasi itu juga kurang. Betul. Jadi perlu duduk juga. Dulu kita pernah duduk sebelum ini dengan peniaga-peniaga dan sebagainya, menu rahmah. Kali ini dengan player, dengan aktor-aktor, pemain-pemain yang lebih besar dalam menggerakkan madani ini secara yang menyeluruh dan mampan. Cuma daripada segi idea itu saya memang sangat menarik, sebab bagi saya ciri-ciri kerajaan yang baik ini ada 3. Pertama, bawa kestabilan. Saya ingat itu dah ada. Yang kedua, bawa keadilan. Nampak gaya pun ada juga. Yang paling tinggi sekali. Ini negara-negara baju yang hebat lah. Australia, Canada, Denmark, Norway. Orang yang kalau pergi, nak balik ke negara masing ke negara asal mungkin mereka berat sikit. Sebab negara tu sifatnya adalah negara bahagia. Jadi orang pergi dengan negara tu orang happy. Jadi Madani ni nampaknya memodelkan negara-negara bahagia ni, happy nation ni. Harapnya kita akan bergerak ke situ bersama-sama dengan usaha menyeluruh atas bawah, kiri, kanan dan sebagainya. Haris. Dr. Nazri, menarik sekali perkongsian dan sudah tentu kita mengharapkan dalam perbahasan pada kali ini kita akan menyaksikan ahli-ahli parlimen akan memberi fokus dan juga tumpuan mereka, termasuklah apabila belanjawan dibentangkan pada 24 Februari, bahas titah diraja diikuti dengan belanjawan, banyak perkara-perkara yang perlu diperincikan. Isu dan juga trust yang melibatkan kehidupan rakyat secara harian itu perlu menjadi fokus ahli-ahli parlimen. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel kita. Sebelum itu, menjelang belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan 24 Februari ini, kami di Astro Awani ingin mendapatkan pandangan anda. Kami mengemukakan pelbagai soalan berkait kehendak serta keperluan anda. Hari ini kami bertanyakan kepada anda, aspek kos sara hidup mana perlu tumpuan? 3 pilihan jawapan kami berikan: harga barang, subsidi atau bantuan tunai.
Dan untuk menyertai tinjauan pendapat ini, anda hanya perlu scan kod QR yang tertera atau layari undi.esroawani.com. Dr. Madeline macam nak reaksi, tapi kita dah tak ada masa dah. InsyaAllah soon kita akan banyak lagi perbincangan menjelang belanjawan dan juga pasca belanjawan 2023. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu saya pada hari ini, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Nur, Ketua Program Sains Politik UKM, dan juga Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Sekian saja Buletin Awani Khas untuk waktu ini bersempena dengan istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.